Assalamualaikum. InsyaAllah bagi memberkati halaqah kita pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita membaca umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Ustazah Hajah Norma binti Syafi'i, pengasas dan mudirah Ma'had Tahfiz Sayyidatina Aisyah Lil Banat Sungai Baung, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Barisan ketua bidang dan ketua-ketua panitia, seterusnya para sahabat, guru-guru Sri Kandi SMK Alma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas kurniaan tauhid, taufik dan hidayahnya kita kepada kita. Jazakumullah, dan ucapan terima kasih kepada Ustazah Hajah Norma yang sudi bersama-sama dengan kita warga pendidik SMK Alma pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua Sri Kandi warga SMK Alma yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama hadir dalam program halaqah Fit siri kedua yang bertajuk KPI Solat. Semoga kita semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di samping ilmu-ilmu berkenaan ilmu fiqh. Sebelum kita memulakan majlis halaqah fiqh kita hari ini, eloklah kiranya saya memperkenalkan dahulu biodata sebaringkas Ustazah jemputan kita pada hari ini. Beliau ialah Ustazah Hajah Norma binti Haji Syafi'i, berkelulusan Master Pengajian Islam daripada Open University Malaysia OUM, merupakan pengasas dan mudirah atau pengetua Ma'had Tahfiz Sayyidatina Aisyah Lil Banat, seorang yang sangat aktif dalam berceramah dan menyampaikan ilmu, termasuklah menjadi penceramah pekta dan merupakan salah seorang pembimbing tabung haji Malaysia. Jadi, halaqah kita hari ini berkaitan atau berkenaan dengan KPI solat. Seperti kerja seharian kita, terutamanya cikgu lah kan, kita semua mempunyai KPI ataupun dalam bahasa yang kita lebih mudah, sasaran kerja kita lah. Yang mana kita diberi garis panduan untuk memastikan kita melaksanakan semua tugasan kita dengan baik dan cemerlang. Ini kan pula berkaitan dengan solat, yang merupakan ibadah utama kita yang nak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastinya kita memerlukan satu garis panduan, tata cara tertib yang betul supaya kita dapat melaksanakan solat kita dengan cara yang paling terbaik, seperti mana yang diajar oleh baginda yang kita sayangi, iaitu Rasulullah SAW. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Ustazah Hajah Norma binti Syafi'i untuk berkongsi ilmu berkaitan tajuk kita pada hari ini, iaitu KPI solat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Cikgu Rabiatul Adawiyah, MC kita pada hari ini. Ustazah nak cakap depan cikgu semua ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-'ali al-qadri al-'azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita berada pada 11 Ramadan. Masa berjalan begitu cepat, kita dah berada pada 11 Ramadan. Jadi kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa limpah rahmat, keberkatan, keredaan kepada kita. Allah sihatkan tubuh badan kita agar kita dapat melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini, terutama ibadah salat kita dan ibadah puasa kita dengan sempurna, agar semua ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, Ustazah ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput Ustazah sebagai orang kata sebagai orang kata untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi ini. Jadi sebenarnya ketat juga cikgu-cikgu ramai tengok depan mata ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, alhamdulillah. Sebelum kita nak teruskan dengan bab kita bab salat ni, Ustazah memang suka di setiap pengajian Ustazah suka baca doa berkenaan dengan kita mohon syafaat Nabi, kita mohon Allah himpunkan kita bersama Nabi. Jadi bila Ustazah mulakan dengan doa untuk kita nak kita sentiasa dalam syafaat Nabi, baru rasa kuliah kita tu, share ilmu kita tu rasa macam lebih, insya-Allah lebih berkesan kepada kita, insya-Allah. Nah, jadi guru-guru yang ada di hadapan Ustazah, para sahabat semua, alhamdulillah, kita share sikitlah ilmu doa berkenaan dengan kita nak mohon syafaat Nabi. Sebab hari ni pula hari Jumaat. Hari Jumaat ni makna dia hari yang memang kita digalakkan berselawat. Makna dia sepanjang hari kita bermula daripada pagi ni sampai sebelum tenggelam matahari, di mulut kita ni sentiasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan sekadar kita berselawat saja. Selesai kita selawat, makbul hajat. Bila kita ni rajin berselawat, makbul hajat. Sebab tu peranan doa ni, bila kita berselawat, kita istighfar, selesai istighfar, doa. Allah makbul hajat. Selesai selawat, doa. Yang pertama doa yang kita nak, doa mohon syafaat Nabi. Bila kita dapat syafaat Nabi, semua amal ibadah kita, pekerjaan kita, apa yang kita buat seharian, termasuklah mengajak kita, mendidik kita, juga sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, dan segala doa kita Allah akan terima. Terutama doa kita ketika salat, dalam salat. Sebab ta'rif salat tu sendiri, makna dia ta'rif dari segi bahasa doa. Salat tu sendiri kita faham, ta'rif dari segi bahasa adalah doa. Jadi sebelum tu kita nak dulu dapat, kita semua guru-guru dan semua sahabat-sahabat lain sama Ustazah, kita nak hari ni hari Jumaat sebelum kita mulakan bab solat kita mohon syafaat Nabi dulu. Kita ambil doa Nabi dulu. Perkongsian pertama Ustazah nak share selawat Al-Alil Qadri. Mungkin guru-guru dah biasa dengar kan, biasa amal kot. Pernah tak selawat Al-Alil Qadri sebelum nak masuk solat ni? Sebab yang ni penting untuk kita. Apa dia selawat Al-Alil Qadri? Ini adalah di antara selawat yang paling utama untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selawat Al-Alil Qadri ini kita amal sebab apa? Kita nak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu bila? Sebelum kita mati. Sebelum Allah ambil nyawa kita, Nabi datang ziarah kita dulu. Baru Allah cabut nyawa kita. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya selawat ni, selawat Al-Alil Qadri. Terutama hari ni, hari Jumaat. Kemudian yang ketiga, bila kita beramal dengan selawat Al-Alil Qadri ini, Allah cabut nyawa kita seperti menarik benang dalam tepung, tepung tidak bersederak. Makna dia selembut-lembut. Makna dia paling perlahan, paling lembut. Allah tarik nyawa kita. Jadi saya suka sebelum perkenalan kita nak masuk ke kuliah kita, saya suka share berkenaan dengan selawat Nabi, terutama hari ni kita hari Jumaat. Jadi saya rasa harap kalau kata ada guru-guru yang dah biasa dengan selawat Al-Alil Qadri ni, teruskan. Macam semalam malam Jumaat kena bawa 100 kali. Khusus untuk malam Jumaat saja. Malam lain 10 kali saja. Malam lain kita maintain selawat Al-Alil Qadri ni 10 kali saja. Malam Jumaat semalam 100 kali. Kita ada 2 kali Jumaat lagi dalam bulan Ramadan. Masya-Allah, tabarakallah. Kita tahu bulan Ramadan ni Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga. Allah kabulkan hajat kita. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Yang paling kita nak syafaat
Nabi. Dan kalau kita tengoklah, kalau kita rajin rujuk kitab mana yang ditulis oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamil. Dalam kitab hidup bersyariat. Kalau kita rujuk dalam kitab hidup bersyariat, mungkin guru-guru ada kan kitab tu, kulit warna biru. Kitab para sahabat kitab hidup bersyariat. Saya tak bawa ada kat surau Ustazah tadi. Kalau ada rujuk dalam tu, banyak Allahyarham Tuan Guru Ismail Tamus share ilmu dengan kita, ajak kita. Ada beberapa lagi kitab-kitab yang ditulis oleh Allahyarham Tuan Guru Ismail Tamus, Masya Allah, semuanya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama hajat kita ni hari Jumaat ini bulan Ramadan, kita nak melihat wajah Rasulullah. Kita nak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama ada sebelum kita mati ataupun di akhirat kelak. Sehingga kan siapa yang beramal dengan selawat Al-Alil Qadri ini, Nabi akan sambut kita apabila kita diturunkan ke dalam liang lahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat tasbih ni. Jadi sebelum nak masuk solat ni, masuk dulu sikit yang tu. Sebab Ustazah rasa macam kalau kita tak share rasa macam rugi. Selawat ni mudah saja, insya-Allah saya guru-guru boleh tengok dalam Google. Tekan saja selawat Al-Ali Al-Qadri. Baiklah, saya bawa dulu, kita bawa sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, tabarakallah. Selawat ni amal lah. Semua ibu-ibu kan? Ada tak ibu dah ni? Semua ibu-ibu kan? Alhamdulillah, tak apa ibu ke tak ibu ke, maknanya kita orang perempuan banyakkan selawat. Kita nak syafaat Nabi, kita nak jumpa Nabi, kita nak melihat wajah Nabi. Kita nak, orang kata syafaat Nabi ni sebab kita nak kita semua Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah. Baik, bila selesai kita selawat, kalau hari ni kita selawat selawat ummi. Apa kelebihan selawat ummi? Kalau kita selawat hari Jumaat 100 kali selawat ummi, Allah akan gugurkan dosa kita, ampunkan dosa kita selama 80 tahun. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita sayang hari Jumaat kita ni, kita ambil selawat-selawat Nabi ni ada macam-macam. Selawat Nabi ni banyak, tapi kita ambil selawat-selawat yang utama. Macam hari ni kita dapatkan selawat ummi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebab apa? Selawat tu Allah gugur dosa, Allah ampun dosa kita, Allah bagi syafaat kat kita, Allah gugur dosa kita selama 80 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi aman selawat-selawat ni. Habis selesai kita selawat, selawat ummi ke, selawat Al-Alil Qadri, selawat yang lain lagi, banyak lagi selawat Nabi, kita doa. Kita doa. Rakam tak kita tanya? Rakam tak? Cikgu Ya, saya rakam. Ya, kalau rakam dia dengar balik doa. Itulah. InsyaAllah. Baiklah, doa ni kita sama-sama doa. Bila kita selesai selawat, kita mohon syafaat Nabi, kena doa. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu je. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah selepas selesai kita selawat. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah daripada keluarga, daripada golongan orang yang sentiasa mendapat syafaat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita selesai berselawat, panjatkan doa. Terutama hari ni Jumaat, sebab kita tahu rahsia selawat, Allah makbul hajat. Nak bertemu dengan malam Lailatul Qadar, selawat.
Selawat, istighfar. Dua tu. Istighfar, selawat. Selawat, istighfar. Setiap kali selepas istighfar, makbul hajat. Setiap kali selepas selawat, makbul hajat. Apa makna makbul hajat? Kita berdoa. Terutama mohon syafaat Nabi dulu. Kemudian doa yang kedua, kita nak Allah himpunkan kita. Allah himpunkan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Doa ni kena baca sebelum baca Quran. Bila kita nak baca Quran, ni bulan Ramadan, bulan Quran, kita nak baca Quran, baca dulu doa ni. Doa minta Allah himpunkan kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Bila kita nak mula baca Al-Quran, kita baca doa ni, dan sepanjang kita baca Al-Quran, bila Nabi bagi syafaat kita, kita sentiasa dalam rahmat Allah. Sepanjang kita baca Quran, dalam rahmat Allah. Nah, bila kita nak rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang tu yang kita minta sepanjang Ramadan ni. Dah berlalu dah fasa pertama 10 hari. Ini masuk sebelah dah. Jadi kita berdoa. Apa doa dia? Allahumma hsyurna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-akhyar. Hanya tu je. Ya Allah, himpunkanlah kami, ya Allah, bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi yang terpilih, ya Allah. Baca doa kena faham makna. Kalau baca doa tak faham makna, kita tak tahu apa yang kita nak, apa yang kita minta. Sama dengan solat kita saat lagi. Solat pun sama, baca kena faham. Apa yang kita salat, kita kena tahu kita salat ni kerana Allah, dan kita nak tu bacaan kita, doa kita di dalam salat kita, nak kita sendiri faham. Bila kita faham, akan sampai benda tu, khusyuk tu akan sampai, doa tu akan sampai di hati kita, akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah. Baik, itu berkenaan dengan doa permulaan. Sebenarnya ada satu doa lagi saya ilah dari saudara bagi. Kalau tanya ke sahabat, doa nak mimpi jumpa Rasulullah. Ni doa Allah yarham Tuan Guru Datuk Harudin Al-Hafiz. Nah, doa amalan Allah yarham Tuan Guru Datuk Harudin Al-Hafiz. Kita pun tahu kalau tengok YouTube, nah, banyak kali, 6 kali ke. 6 kali ke lebih pada 6 kali. Allah yarham Tuan Guru Datuk Harudin Al-Hafiz mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Ada rahsia dia, ada doa dia. Doa tu tak lah kali lah. Lah kali tu dah bagi simpan sat. Simpan sat. Kalau tanya tu sahabat, tak tanya tu dah tutup macam tu lupa tadi. Dan insya-Allah kita masuk ke solat. Lagi tak sampai tajuk kita ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kali bila kita sebut bab solat, kita sebut bab sembahyang, kita tahu ini adalah rukun Islam. Mana-mana pun kita tahu rukun Islam, perintah Allah. Nah, bab solat ni tentang orang kata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama bulan Ramadan ni, kita nak jaga sangat solat fardu kita dengan baik, dengan khusyuk, dengan tawaduk. Sebab apa? Allah gandakan pahala solat fardu kepada 70 kali ganda. Masya-Allah, tabarakallah. Bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada. Jadi bulan Ramadan ni solat fardu kita all out, jaga elok-elok. Solat di awal waktu dan jaga solat kita elok. Tak boleh main solat cincai-cincai. Kalut-kalut aja. Jadi start usalli, sedang tahiyat. Sedang bagi salam. Kat tengah tu tak sedang. Automatik dia solat. Yang tu kita tak mahu. Bila kita sebut solat ni, bila kita kata bawa sebut solat ni, yang pertamanya kita nak ambil dulu apa makna solat pada bahasa. Yang tu nak menjadi renungan kita. Solat ni pada bahasa makna dia doa. Makna dia bila kita solat, kita nak solat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita kena jaga daripada mula usalli itu sunat. Daripada mula niat sampai bagi salat, kita nak jaga solat kita, jaga 3 perkara yang kena ada dalam solat. Sebab tu bila solat dari segi bahasa makna doa. Sepanjang kita solat bermula daripada niat sampai tahiyat akhir, sampai bagi salam, semuanya doa. Dan kita ingat ad-doa ummul ibadah. Doa tu adalah ibu kepada segala ibadah kita. Termasuklah ibadah salat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, sesungguhnya doamu. Ni dalil tentang salat. Sesungguhnya doamu tu salatmu. Inna salataka, sesungguhnya salatmu. Tetapi dalam huraian, sesungguhnya doamu. Solat tu doa adalah menjadi ketenteraman. Sakanun lahum, menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, wallahu sami'un alim, dan ingatlah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Taubah ayat 103. Jadi Allah teranglah kat kita berkenaan dengan erti salat tu sebenarnya. Solat tu doa. Jadi makna dia bila kita nak mula solat ni bukan sekadar kita melaksanakan taat kita kepada Allah, perintah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita salat ni semata-mata kerana Allah, kita salat ni, salat tu adalah doa, kita jaga doa kita sebab kita nak Allah terima doa kita. Allah makbul doa kita, Allah terima salat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salat secara tu, Ustazah tak payah cerita lah, kita tahu kan. Bermula dengan takbir, akhir dengan salam tu memanglah guru arif dah. Kita ambil yang poin-poin dia saja. Baik, seterusnya bab salat. Bila kita sebut tentang fadilat salat, sebelum kita nak masuk fadilat salat, dalam salat ni 3 perkara ni kita kena jaga betul-betul. Bila kita nak khusyuk kita, nak salat kita khusyuk mai. Kita nak salat kita ni, kita jaga daripada mulanya usalli, walaupun usalli fardhu zuhri itu adalah sunat, tetapi kita jaga daripada usalli. Sampailah kita bagi salam yang kedua, sampailah kita baca doa selepas salat. Kita nak jaga ketiga-tiga perkara. Jadi bila kita nak salat kita, salat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bulan Ramadan ni Allah lipat gandakan 70 kali ganjaran pahala, jaga 3 perkara ni dengan baik. Dan kita sebagai guru, sebagai ibu, kita nak orang kata sampaikan pada anak-anak kita, anak-anak murid kita tentang bila sebut saja salat, 3 perkara ni kena ada, kena jaga betul-betul. Yang pertama, apa yang kita nak kena jaga agar solat kita ni sempurna, boleh khusyuk dan sebagainya, semata-mata solat kerana Allah. Yang pertama, jaga rukun. Rukun ni, makna dia bila kata kita jaga rukun, jaga sehabis-habis jaga. 13 rukun solat tu kena hafaz, kena ingat, kena jaga, kena halusi. Kena faham. Satu persatu rukun solat tu. Sebab apa? Rukun solat kalau kita tak jaga, salah kita buat. Kita buat sambil lewat. Kita buat dalam keadaan lalai, maka solat kita batal. Yang tu pentingnya peranan rukun solat dalam sembahyang kita. 3 kita nak jaga ni, yang pertama ni paling utama. Makna dia kalau kita halusi bab rukun salat, Masya Allah, tabarakallah, bermula pada niat. Bermula pada niat, kena jaga dah 3 syarat niat. Kemudian kita nak kena jaga suratul Fatihah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada cara-cara kita nak jaga surah Fatihah kita. Kemudian kita nak jaga tahiyat akhir kita. Masya Allah, tabarakallah. Semua tu perkara-perkara rukun, rukun qawli yang kita kena jaga elok-elok. Kita kena baca ikut aturan satu persatu sehingga bila kita sebut dengan mulut, hati kita ikut apa yang kita sebut. Baru boleh sampai tahap khusyuk. Kalau tidak, hati kita dimilau pergi mengata. Nama baca surah Fatihah, sedang solat waladdallin. Kat tengah tu tak tahu pun. Dia automatik tak sedar. Kadang-kadang solat, dia dah baca doa iftitah elok lah. Sunat, walaupun sunat, dia baca doa iftitah elok lah. Masa baca Fatihah tu kan,
hilang tak tahu pergi mana. Tapi mulut baca pasal automatik. Khusyuk tu tak main. Sedang-sedang dia baca surah. Sedang-sedang tu dia di tengah baca surah. Sebab solat ni dah daripada kecil, dia jadi automatik dah petik sui jalannya. Cuma khusyuk tu. Nak main khusyuk tu macam mana? Kita nak jaga solat kita tu macam mana? Sedang-sedang waktu rakaat. Allahu Akbar rakaat. Waktu rakaat banyak tadi baca tak terfatihah. Dia mat was-was. Syak tu kerja iblis lah tu. Pasal apa? Kita solat tadi lalai. Kita tahu kata Fatihah tu rukun. Kita tahu kata Fatihah kita tak jaga, kita tak khusyuk bila baca Fatihah, sembahyang kita boleh batal. Bila waktu rakaat kita teringat, ya Allah tadi baca tak Fatihah. Dalam hati mah. Baca ke doktor, teringat baca doa kita. Teringat baca surah Fatihah tak ingat. Pasal kau tak ingat, tadi dia balik. Waktu baca Fatihah tadi balik dia baca. Tetapi bila was-was mai, ada syak mai, maka dia kena buat sesuatu. Dia tak boleh baca kot yakin. Baca kot, dia yakin. Baca kot tadi Fatihah. Tak apa, dia terus saja semayang. Semayang dia akan menjadi batal. Sebab dia salat dalam keadaan was-was, dalam keadaan syak. Jadi nak buat macam mana? Waktu dia rakaat tu, dia kena patah balik. Bangun balik. Allahu Akbar. Qiyam balik. Baca semula surah Al-Fatihah. Baca semula surah, baca semula selepas baca Fatihah, baca semula surah. Rakaat semula. Dia kena ulang semula. Rakaat yang pertama dia buat tadi sampai rakaat tadi tu tak sampai satu rakaat tadi, jadi batal. Jadi dia jadi macam gugur. Dia bangun semula, dia berdiri semula, dia baca Fatihah semula, dia baca surah semula, dia rakaat semula, yang tu baru jadi rakaat pertama. Sampai macam tu kita nak kena jaga solat kita. Kadang-kadang kita dah ingat rukun solat, dah hafal dah, tahu dah rukun solat daripada niat sampai bagi salam, tahu. Tetapi adakah kita jaga solat kita, kita perhatikan solat kita, kita teliti terutama berkenaan dengan niat, Fatihah dan tahiyat akhir. Yang lain mudah. Yang lain mudah, tetapi yang paling kita nak kena jaga niat, sebab dia ada 3 syarat. Fatihah nak kena jaga. Baris dia, hukum dia, panjang pendek dia. Nak harakat dia nak kena jaga. Tahiyat akhir nak kena jaga bacaan dia. Rukun qauli dia terbagi. Bila kata sebut rukun, dia pecah pula pada 3. Dah pecah pada 3 tu. Kadang-kadang memanglah kita belajar, kita ingat. Tapi bila kita solat, kita tak ingat pun benda tu. Maknanya kita kena sentiasa ingat rukun solat ni mesti dia bagi pada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dan ketiga-tiga rukun bahagian ni, maknanya kita kena tengok yang paling utama. Yang kita nak kena jaga, nak kena ada syarat dia, macam sujud. Sujud ada syarat dia. Sah sujud bila kita buat 7 syarat sujud. Jadi nak kena jaga syarat sujud. Baru sembahyang kita khusyuk. Memang baru sembahyang kita tu kita buat lillahi ta'ala. Bukan kerana kita buat, kita buat memang kata lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Tetapi sekadar melaksanakan solat, tetapi tidak berhati-hati, tak jaga waktu dia solat. Yang tu yang jadi masalah kita. Masalah yang ada pada kita. Angkat saja takbir, janji, bagi salam. Selesai solat. Selesai dah kerja. Tak boleh. Bila kita kata kita nak solat, kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, siapkan diri kita. Siapkan diri kita nak jumpa dengan Allah. Bermula daripada rukun solat tu. Jaga betul-betul rukun solat. 3 perkara ni kita nak solat kita best, the best. Nak solat kita paling terbaik di sisi Allah. Jaga rukun solat tu. Kalau Ustazah nak hurai bab rukun solat tu, panjang. Guru semua pandai lah kan bab rukun solat. Ustazah tak perlu hurai lah. Tetapi dalam rukun solat tu lah kita nak jaga betul-betul. Antara perkara kita nak jadi solat kita khusyuk, cara yang paling mudah, setiap kali sebutan di mulut kita ikut dengan hati.
Ikut dengan hati. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ikut dengan hati. Baru hati kita tak melelong di merata. Kalau tidak tengah semayang, teringat beg dompet duduk dalam lemari. Hak cari punya sehari 2 hari tak jumpa. Sebab tu orang kalau hilang barang, solat. Memang jumpa. Waktu tengah semayang Allah tunjuk. Kalau lupa sesuatu kan ambil untuk solat, Allah akan bagi. Ui, tadi aku tak buat yang tu. Allah akan baginya. Itu keistimewaan hebatnya solat. Oh, tak kira lah hilang apa kan solat. Sebab tu lah kalau kata kita pi Mekah lah nak. Kita pi umrah. Nah, ada berlaku pada jemaah haji, jemaah umrah pun berlaku. Dia pi daripada hotel pi masjid. Bila pi masjid dia nak balik dia tak nampak jalan. Berlaku benda ni. Nak balik daripada masjid dia tak nampak jalan nak balik hotel dia sedangkan hotel depan dia saja. Tak nampak. Jadi kita nak kena buat macam mana? Allah tak nampak, Allah lindung mata kita daripada nampak jalan nak balik hotel. Pasal apa? Mungkin tadi di masjid tadi kita ada tersebut, tak sebut tu terniat sesuatu benda yang Allah tak suka. Ni ada kaitan dengan solat kita tak gini. Saya bagi contoh. Bila dah macam tu, kita kena buat apa? Terus solat sunat taubat. Terus kena solat sunat taubat 2 rakaat saja. Terus solat taubat, minta ampun pada Allah. InsyaAllah saat lagi beralih nampaklah hotel dia. Yang tu yang berlaku pada jemaah haji dan umrah. Kita di Malaysia ni sama juga. Sebab tu solat adalah peranan yang paling utama. Terutama lah ni solat malam tu solat tahajud. Nak bertemu malam Lailatul Qadar, jangan tinggal solat tarawih, jangan tinggal solat tahajud. InsyaAllah. Saya kita tak begitu. Dia semua dalam kitab. Semua dalam kitab. Nak tetap cerita muka surat, tak pergi balik cari dari kitab. Banyak kan di rumah kan? Balik cari insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bila kita patah balik kepada solat tadi. 3 perkara kita nak kena jaga. Pertama, rukun. Rukun ni kan, kalau kata ustazah lah mengajak orang tua ni. Ustazah, tak ingatlah nak hafal, janji solat betul ya. Lah ni kata makcik tak apa, kalau tak boleh hafal tak apa. Janji buat daripada niat tu, ingat. Hak tu lah rukun. Ingat, masalah jadi tercampur dengan sunat. Kita tanya hak ni apa? Rukun. Semua buh rukun. Jauh. Antara syarat sah, ustazah suka sebut yang ni. Antara syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang kita ada semua 9. Kalau tak silap Tazah. Ada 9. Sebab ni Tazah tak pegang kitab tu, Tazah buka kitab lain. Ada 9. Antara syarat sah sembahyang ada 9, nombor 8. Nombor 8, apa yang kita perlu ingat antara syarat sah sembahyang, mestilah mengetahui rukun-rukun solat. Ustazah, tak larang nak hafal lah Ustazah. Tak ingat dah. Cikgu-cikgu tak apalah ingat semua kan. Alhamdulillah. Kan ingat semua kan. Ni ibu-ibu di luar sana. Nak anak-anak kita, remaja kita, tanya dia ungak. Tambah sekolah mendengar kan. Masya Allah. Kita bukan kata tanya. Hambang asal rukun solat. Dia ungak. Saja dia solat. Tata kira. Oh suruh tata kira kat dia. Bukan dia nak kira sebenarnya. Makna dia bila kita sebut tentang rukun solat, kita nak kena ingat satu persatu maksud dia. Mesti mengetahui rukun-rukun solat. Apa maksud dia? Tahu beza. Tahu beza rukun solat apa dia, sunat apa dia. Itu saja. Kita salat daripada usalli sampai bagi salam, kita tahu beza mana rukun, mana solat. Sah dah semuanya. Masalah dia tak tahu beza. Bila dia solat, belajar daripada kecil kan, kita dah belajar daripada usalli sampai bagi salam, kita solat makna dia kita kata semua kena buat. Jadi kita tak boleh beza. Yang mana rukun, yang mana sunat. Makna dia kalau tak mau hafal pun rukun solat, tak mau hafal pun sunat-sunat solat, tak apa. Janji boleh beza mana rukun, mana sunat. Sebab tu kita kata ada 3 perkara kita kena jaga dalam solat kita. Yang pertama rukun, tinggal rukun batal sembahyang. Yang kedua sunat ab'ad. Bila sebut saja sunat ab'ad, sunat apa ab'ad?
Sunat yang hukum dia hampir kepada rukun. Walaupun hukum dia sunat. Kalau kita mengaji kitab Arab, hukum sunat ab'ad dia hampir kepada rukun. Tetapi dia tetap hukum dia sunat. Kalau kita tertinggal sunat ab'ad, tidak batal sembahyang. Tetapi kalau kita tinggal, kita tak buat sunat ab'ad, boleh menjejaskan kesempurnaan solat kita. Maknanya dia pahala solat kita tu, walaupun solat sah, tapi pahala dia kurang. Sama macam puasa. Oh, dia solat haji puasa 3 ni benda yang sama. Ada rukun, ada sunat. Nah, benda perkara yang sama. Sama dengan puasa. Puasa, semua orang puasa. Semua orang Islam puasa. Tetapi yang membezakan puasa dia tu sah tetapi tidak ada pahala. Kita nak puasa kita sah dan dapat pahala 100%. Nak full. Sama dengan solat kita. Solat kita buat rukun, sah dah sembahyang kita. Kita buat sunat ab'ad, cantik lagi solat kita. Mengindahkan lagi solat kita. Sebab apa? Sunat ab'ad tahiyat awal. Sebab tu kita diajak daripada kecil, mesti buat tahiyat awal. Tak pernah kita solat tak buat tahiyat awal. Kalau tertinggal tahiyat awal, dia sanggup patah balik. Sebenarnya tak kena patah balik pun. Dan siapa yang buat tahiyat awal, dia dah bangun berdiri dah. Berdiri dah. Sempurna dah berdiri betul dia. Nak baca surah Fatihah rakaat ketiga, dia teringat tak baca tahiyat awal, dia turun balik duduk, batal sembahyang. Oh, yang tu kena belajar bahagian sujud sahwi. Berkaitan dengan sunat ab'ad. Sebab tu bila kita nak sebut, walaupun kita rasa benda ni kita dah belajar lama dah. Daripada kecil dah belajar benda yang sama. Tetapi kita nak hayati benda tu dalam perkara tersebut dalam solat kita. Bila kata sunat ab'ad ni adalah walaupun sunat muakkad, sunat yang amat dituntut dalam solat kita, kena ada dalam solat kita, baru solat kita cantik, baru solat kita sempurna. Apa dia yang kita nak kena jaga? Doa tahiyat awal, doa kunut, satu saja. Dan juga tahiyat akhir. Mana tahiyat akhir dia? Selawat Ibrahimiyah. Yang tu adalah sunat ab'ad. Jadi bila kita jaga, sebab tu kita daripada kecil, mak kita ajak, tok guru kita ajak, ustazah kita ajak, daripada usalli sampai bagi salam, mesti ada tahiyat awal, mesti ada doa kunut, tahiyat akhir mesti sampai innaka hamidum majid. Walaupun dia sunat, kalau kita tak baca selawat Ibrahimiyah pun, sembahyang kita sah. Selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir. Kalau kita tahu kehebatan selawat Ibrahimiyah, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kan ada hadis Nabi menyebut bila nak masuk Raudah, nak bagi salam kepada Rasulullah, nak selawat kepada Rasulullah, amalkan selawat Ibrahimiyah. Sebab tu selawat Ibrahimiyah ada dalam solat fardu kita. Walaupun dia sunat sunat ab'ad. Walaupun dia hanya sunat ab'ad, tetapi setiap hari 5 kali kita sebut selawat Ibrahimiyah. Selawat yang paling hebat daripada segala-segala selawat. Masya Allah. Sebab dalam tu ada selawat ke atas Nabi, keluarga Nabi, kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarga Nabi Ibrahim AS. Sebab tu nama dia selawat Ibrahimiyah. Yang tu perkara sunat. Perkara sunat pun kita jaga macam jaga rukun fardu. Macam kita jaga perkara rukun. Walaupun dia sunat. Kalau tak buat, sembahyang kita sah tetapi tidak sempurna. Saya ingat ya Allah yang Tuan Guru Ustaz Hamid selalu masuk lari di kedai. Tuan Guru Ustaz Hamid ni, kalau disebut siapa yang tak buat sunat ab'ad, tinggal sunat ab'ad, maka sembahyang dia sah tetapi cacat. Cacat tak sempurna. Tinggal doa kunut tak sempurna. Tinggal tahiyat awal tak sempurna. Tinggal selawat Ibrahimiyah, sembahyang dia tak sempurna walaupun sah. Sama je puasa tadi.
Puasa sah tapi tak ada pahala puasa. Sebab puasa kita sebut hari lain. Tu nak perbandingan, nak tengok. Hebatnya, nak pentingnya salat kita. Nak jaga salat kita walaupun dia sunat apa. Yang ketiga, kita nak jaga sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni 3 ni. Bila kita salat, bila pun sentiasa kita ulang-ulang 3 perkara ni, rukun, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni, cikgu-cikgu semua, para sahabat semua, ada 22 sunat hai'ah. Jadi balik nanti senarai. Cukup tak 22? 22, satu saja untuk lelaki. 21 semua kita kena buat. 22 tu salah satu lagi untuk lelaki, makna dia lelaki menyaringkan suara. Baca rakaat pertama dan kedua dengan suara yang kuat, suara yang deras sikit. Yang tu sunat hai'ah untuk lelaki. 21 perkara sunat hai'ah yang kena ada dalam solat kita. Walaupun sunat tetapi ulama kita kata apa? Imam Ghazali kata apa kat kita? Dia adalah sunat muakkad. Sunat yang amat dituntut. Dan kita kena senarai tengok dalam solat kita. Cukup tak 21? Nah, Ustazah ingat dulu di sekolah banyak 8 je. Mana ada 21? Tapi bila kita mengaji kitab, dalam kitab dia senarai detail. Ada 22, satu tolak kat lelaki baca nyaring, 21 lagi lelaki dan perempuan buat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 perkara ni saja kita nak jaga solat kita. Kita nak solat kita paling utama. Solat kita ni paling istimewa. Solat kita nak ganjaran 100% di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama ni bulan Ramadan. Sayang kita tak jaga 3 perkara ni. Nah, rukun kita dah mahir dah. Sunat ab'ad dah mahir dah. Ingat pula bab sunat ab'ad. Bila sunat ab'ad kita nak jaga dalam solat kita. Kalaulah kita tertinggal tahiyat awal, tinggalkan, teruskan salat. Tertinggal doa kunut, tinggalkan, teruskan salat. Tertinggal apa ni? Selawat Ibrahimiyah, tinggalkan, teruskan salat. Salat sah, tetapi cacat. Cacat tak sempurna. Pahala dia tu dapat sikit, tak dapat banyak, tak dapat full. Jadi kita nak jaga sunat ab'ad tu, kalaulah tertinggal tahiyat awal, tinggalkan. Tertinggal doa kunut, tinggalkan. Tetapi kita diajar oleh ulama kita. Imam Ghazali ajak kita. Imam Syafi'i ajak kita. Buatlah sujud sahwi. Buatlah sujud sahwi menggantikan tahiyat awal. Buatlah sujud sahwi menggantikan doa kunut. Buatlah sujud sahwi menggantikan selawat Ibrahim. Sujud sahwi, walaupun kita dengar sujud sahwi sunat, tapi Nabi buat. Nabi buat. Bila Nabi buat, boleh rujuk dalam kitab. Banyak kitab fiqh ada menceritakan tentang Nabi buat sujud sahwi. Nabi ajak kita buat sujud sahwi. Yang tu Nabi bukan meninggalkan sunat ab'ad, tetapi Nabi meninggalkan rukun. Nabi meninggalkan, Nabi sembahyang zuhur 4 rakaat, tapi Nabi buat 2 saja bagi salat. Nak suruh Ustazah cerita ke? Postpone. Dia banyak cerita bab sembahyang ni. Ya, cerita sikit tak apa Ustazah? Dia kadang-kadang kita solat. Ustazah pernah ada jemaah Ustazah. Dia solat suami dia dengan anak dia. 3 orang. Tiba-tiba suami tu solat, suami kan jadi imam. Sembahyang isyak. Dia buat 3 rakaat. Kemudian bagi salam. Yang anak dengan isteri di belakang ni, tahu kata suami dia buat 3 rakaat, gelak. Bagi salam juga, gelak. Ikut juga suami dia, walaupun suami tadi buat 3. Kita nak tanya, kita nak jaga pahala jemaah kita. Bila kita faham tentang sujud sahwi dengan jelas, dengan baik, tak jadi masalah. Suami kita buat 3 rakaat ataupun Tok Imam lah. Tok Imam di masjid kan disuruh buat 3 rakaat. Semayang 4 rakaat tapi dia buat 3. Lupa. Bagi salat.
Kita ni nak dapat pahala jamaah. Kan, kita pergi surau pergi majlis ataupun di rumah kita sendiri nak pahala jamaah. Kalau hari biasa 27 kali ganda, bulan Ramadan Masya Allah, tabarakallah. Dapat tengoklah kalau semayang seorang 70 kali ganda. Kalau semayang jemaah Masya Allah, pahala berlipat-lipat ganda. Ikut saja. Dia bagi salam, imam bagi salam, kita pun bagi salam. Imam semayang 3, kita pun semayang 3. Kemudian nak buat macam mana? Habaq kata imam. Kalau suami habaq, abang, awak main insya 3. Kena buat 4. Tambah lagi 1. Suami kita tambah, kita pun tambah. Pasal Nabi aja. Jangan duk berhenti, duk gelak. Suami buat 3, kita pun mufarakah. Keluar pada imam. Kita nak jaga solat kita. Tok imam buat 3. Bagi salam, kita nak jaga apa jemaah kita nak apa nak jaga salat kita. Kita mufarakah. Sebelum kita bagi salam, kita mufarakah keluar pada imam. Hak jemaah tadi dapat 1. Jadi semayang sendiri, kita teruskan semayang 4 rakaat. Selesai solat kita. Sekali lagi suami kita, semayang tak cukup. Semayang dia tak batal. Dia boleh teruskan tambah lagi 1 rakaat. Kemudian baca tahiyat akhir bagi salam, baca tahiyat akhir, buat sujud sahwi sebelum bagi salam 2 kali, kemudian bagi salam. Sempurna sembahyang dia tanpa ada kecacatan. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu kita bab sujud sahwi tu kena faham dengan detail. Kena bawa mai contoh-contoh dia dengan detail. Sebab tu kadang-kadang anak-anak yang mana solat masbuk. Solat masbuk satu hal. Solat muafiq satu hal. Solat muafiq ni ada juga ni bulan Ramadan ni jadi juga ni. Kita ada beritiakkan anak murid, anak kafir susah. Kita ada baca surah baru nak angkat takbir. Habis tu sekali lagi kena kita baca pendek ya. Kita rokok dia apa rokok? Fatihah tak habis. Bila kita sentuh tentang solat ada 2. Satu solat muafiq. Apa dia solat muafiq? Solat bersama-sama imam. So imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Itu nama solat muafiq. Yang kedua solat masbuk. Masbuk ni, tu imam semayang dah. Semua semayang dah 1 rakaat dah, tapi tak rokok lagi. Kita pipi terus kita masuk. Elok kita masuk ya, angkat saja takbir, tu imam rokok, kita pun rokok. Kena faham, dapat rakaat ke tak dapat rakaat. Yang masbuk ni Ustazah rasa ramai faham. Yang masbuk ni ramai faham, kalau dapat rokok bersama-sama imam, dapat 1 rakaat. Itu ramai faham, tapi yang tak faham muafiq. Terutama tarawih. Walaupun semayang sunat. Tarawih itu semayang sunat tetapi pahala fardu. Semayang tarawih walaupun sunat tetapi dapat pahala fardu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan senang kita nak buat perkara sunat, dapat pahala fardu. Jadi bila kita nak solat, jaga. Kadang-kadang kita pergi kena tu imam tu baca sedap. Nikih Khalid. Ya Khalid. Bila kita solat, tu imam baca Fatihah, kita dengar. Sebab sunat, kita mendengar imam membaca surah Al-Fatihah. Habis amin. Baru kita nak baca surah Fatihah. Kadang-kadang bila kita solat ke dalam keadaan lalai, kita solat. Semua ada pergerakan kita. Tetapi lalai. Lalai dia ralik. Ralik sembahyang tapi dia ralik. Ralik macam mana? Bila imam dah amin, kita pun amin. Kita pun kena baca surah. Kena baca surah. Kita pun kena baca surah Al-Fatihah. Jadi bila kita nak baca surah Al-Fatihah, imam tu nak baca surah. Kena pula imam tu tarik Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Baca sedap, ralik. Dengar tu imam tu baca ralik, baca sedap. Sebenarnya dia dah baca surah Fatihah. Sebab dia kita ni auto. Habis tu imam amin, tahu mulut kita baca Fatihah. Dia auto, dia memang macam tu. Tetapi waktu imam baca surah, dengar pula surah sedap, tahfiz pula kan surah Masya Allah, merdu surah. Dia solat-solat dia ralik. Elok imam tu baca surah dah baca 1 muka surah. Baca pula sedap dengar dia pun ralik dengan imam baca surah. Tak tahu mai dalam hati dia. Zeruk mai dalam hati dia.
Jadi aku baca Fatihah kata. Oh dia main. Dia kata dalam hati dia, tadi aku baca Fatihah kata. Dia main was-was, itu kerja syaitan. Iblis. Dia kacau hati kita. Tadi aku baca Fatihah kata. Dia tak ingat langsung. Dia baca Fatihah kata. Yang dia tahu dia syok dia dengar tu imam baca sedap. Dia ralik. Tu yang kata semayang lalai tu. Semayang lalai, semayang ralik. Kita tak khusyuk dengan solat kita. Kita tak jaga rukun solat kita. Fatihah tu rukun. Kita kena macam orang kata macam kita jawab Faisal lah. Kena betul-betul concentrate betul-betul. Baru dia jawab dengan elok. Sama juga masalah. Ni nak bertemu Allah ni. Jadi bila ada dia duk was-was. Tadi baca kadang, baca kadang. Dia kata kira baca lah. Kalau dia kata kira baca lah, batal semayang. Dia nak buat macam mana? Kira tak baca. Dia kena baca semula surah Fatihah tersebut. Dia kena baca surah Fatihah tu balik. Bila tengah-tengah dia baca, sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ke imam rukuk. Allahu akbar. Ke imam rukuk. Dia dengar ke imam rukuk, dia pun rukuk. Allahu akbar. Apa jadi kat sembahyang? Apa jadi kat solat dia? Yang ni banyak berlaku. Banyak sangat berlaku. Apa jadi kat solat dia? Dia sembahyang muwafiq. Apa makna muwafiq? Bersama-sama imam. Imam angkat takbir, dia pun angkat takbir. Walaupun dia imam baca surah, boleh angkat takbir. Oh, nah. Imam baca surah pun angkat takbir, amboi dia duduk melentir dulu. Tak kira lah imam angkat apa orang kata apa. Ya, imam baca surah dia bawa angkat takbir, tak kira masbuk sebab dia duduk ada dalam tempat solat tersebut. Maka kalau dia baca surah Fatihah tak habis, sembahyang dia batal. Sebab dia muwafiq, angkat takbir bersama-sama imam. Yang tu kena ingat betul-betul. Ustazah pun nak murid Ustazah marah. Aku sepa, bila Ustazah dengar di hujung telinga, kita baca surah lepas baru nak angkat takbir. Sekali lagi kalau tak dan baca surah Fatihah terus rakak, sembahyang batal. Sebab dia muwafiq, angkat takbir bersama-sama imam. Takrif dia angkat takbir sama-sama imam. Kadang-kadang angkat takbir lambat pun dia kira juga sebab dia dah ada bersama-sama imam ketika itu. Dia bukan baruman. Baruman masbuk, tak ada masalah. Angkat takbir ke imam rokok, dia pun rokok dapat satu rakaat. Yang tu tak ada masalah. Tetapi semayang buah. Lepas tu nak buat macam mana? Yang tu kalau semayang tarawih. Kalau semayang fardu. Berlaku juga macam tu. Macam mana kita nak buat? Kena habiskan surah Al-Fatihah. Tak boleh kalut. Kena jaga harakat dia. Kena jaga mat dia. Kena jaga makhraj dia. Kena jaga tajwid dia. Sebab dia rukun. Kena jaga baris dia surah Al-Fatihah sampailah wal-dhalim. Nak kena jaga mat lazim dia. Kemudian bila kita habiskan surah Al-Fatihah sampai wal-dhalim baru kita nak rukuk, imam dah sujud dah. Imam tadi dah rokok, iktidal, dah sujud dah. Imam dah sujud, kita baru nak rokok. Apa jadi kat sembahyang? Apa jadi? Apa jadi cikgu? Apa jadi? Kita dah lewat daripada imam 3 rukun. Yang tu pentingnya rukun solat. Kita dah lewat daripada imam 3 rukun. Apa 3 rukun? Rokok, rukun. Iktidal, rukun. Sujud, rukun 3. Kata Allah yarham Datuk Hasan Din Al-Hafiz. Siapa yang salat jemaah lewat pada imam 3 rukun, dia terus juga ikut ke imam tu. Dia ligan juga ke imam, solat ligan juga ke imam, solat dia batal. Sebab solat jemaah, kita tak boleh lebih, kita tak boleh lewat daripada imam 2 rukun. Makna dia kalau kita rukuk, imam iktidal tak apa. Tapi kalau kita rukuk, imam dah sujud, maka kita dah lebih 3 rukun. Kita kena mufarraqah, keluar pada imam. Terus juga ikut ke imam, terus juga ligan ke imam, sembahyang kita batal. Itu yang nak kena faham betul-betul. Ramai yang ada ligan ke imam.
Tahu ligan untuk imam, bukan ligan lawan lari tu. Ligan bacaan. Ligan untuk imam, kena pula semayang asar kan jemaah tak dengar. Tak dengar kan? Di masjid ke surau tak dengar. Tok Imam baca Fatihah yang awal cepat. Kita baru dah baca Fatihah, tak tahu Tok Imam rokok. Ligan Tok Imam baca Fatihah. Tok Imam rokok kita nak tak dan, memang tak dan. Kalau bila kita habiskan surah Fatihah memang tak dan. Tak dan nak dapatkan rokoknya yang tidak sebab dia rukun pendek. Walaupun rukun pendek ni satu rukun. Yang ada tomak nina. Tu satu bab tadi. Tomak nina. Kalau bab rukun solat ni, tomak nina ni 4 ni lah, memang kena jaga. Dah lah rukun. Nak kena jaga. Rokok yang tidak sujud, duduk antara dua sujud. Keempat ni ada tomak nina. Dan tomak nina adalah rukun. Tomak nina adalah rukun. Kalau mengaji kitab Arab, dia hurai rukun solat 17. Nah, Ustazah biasa mengaji kitab Arab kan. Kalau rukun solat dia hurai 17. Pasal apa? Kita 13 ya. 13 tu pun tak ramai ingat. Kalau kita Arab dia hurai 17. Pasal apa? Dia asingkan tomak ni. 13 yang kita duk belajar, 4 lagi tomak ni nah jadi 17. Dia asingkan rakaat. Yang seterusnya tomak ni nah ketika rakaat. I'tidal, tomak ni nah ketika i'tidal. Sujud, tomak ni nah ketika sujud. Duduk antara dua sujud, tomak ni nah ketika duduk antara dua sujud. Yang tu yang kita nak kena hurai ke anak-anak murid kita. Bagi faham tentang tomak ni nah. Betapa ramai anak-anak kita salat laju ni amat. Upak siap. Laju. Kita kata rokok tak rokok? Ya tidak. Tetapi tidak ada tomak ni. Kena faham pula tomak ninah tu apa dia? Apa dia tomak ninah? Berhenti sekejap lama mana? Nak kena tahu, nak kena terang. Dekat anak-anak murid kita. Dekat anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita pun solat kena perhati tengok. Ustazah garang sikit. Tak pacak kaki. Pacak kaki sunat ke rukun? Dia buat dah. Pacak kaki sunat ke rukun? Pacak kaki ketika tahiyat akhir. Jangan kira tahiyat awal. Tahiyat awal sunat. Sunat abang. Tak pacak kaki. Ni bab ni jadi isu buat. Pacak kaki tahu pacak kaki? Duduk tawaruk. Istilah kita duduk tawaruk. Kalau tahiyat awal duduk iftirash. Nabi buat. Ingat Nabi buat. Ustazah bila sebut bab tu Ustazah teringat Allah ya raham Datuk Hasanuddin. Kalau dia mengajar dia sebut ni solat ikut siapa? Nabi duduk tahiyat awal, Nabi duduk iftirash. Nabi duduk tahiyat akhir, Nabi duduk tawaruk. Tapi kita sembahyang penyegar nak duduk iftirash, malah nak duduk tawaruk. Sembahyang ikut siapa? Ustazah cukup suka kalimah. Sembahyang ikut siapa? Agak-agak ikut siapa? Tahiyat akhir tak pacak kaki. Tangan angkat ikut dan. Tangan angkat ikut dan. Angkat takbir. Ada hadis Nabi. Rujuk dalam kitab Bahrul Mazid. Cerita dekat kita ada 2 hadis. Satu hadis menceritakan Nabi angkat tangan dalam solat ni 4 kali. Satu lagi hadis menceritakan Nabi angkat tangan 3 kali dalam solat. Ada dalam kitab Bahrul Mazid. Bahrul Mazid ni jilid dia Masya Allah cerita bab salat daripada jilid 1 dan jilid 2. Mana dia kitab Bahrul Mazid? Ada di atas. Kitab Bahrul Mazid, Masya Allah, cerita kat kita walaupun angkat tangan tu tapi ikut suka saja semayang angkat tangan. Sampaikan Allah yarham Datuk Hasanuddin kata apa? Semayang ikut siapa? Ikut suka. Bukan ikut Nabi, tetapi semayang ikut suka. Ikut suka dia, nak pacak ke tak mau ke, nak angkat tangan ke tak mau ke, itu suka. Sedangkan Nabi kata, sabda Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayanglah kamu. Seperti mana kamu melihat aku salat, aku semayang. Jadi bila Nabi pacak kaki, kita pacak kaki. Nabi angkat tangan, kita angkat tangan. Angkat tangan ada 2 cara. Satu, orang perempuan angkat tangan duduk bawah, ibu jari bawah cuping telinga
jari telunjuk atas ni sama pada telinga atas. Ada juga, Nabi pernah buat juga angkat takbir ni, tangan kita sama bau. Tetapi dalam kitab Baru Mazi menceritakan dalam hadis Nabi, menceritakan yang masyhur. Imam Syafi'i bawa mai kat kita, angkat tangan yang masyhur adalah angkat tangan orang perempuan di sini, lelaki atas, perempuan ni, ibu jari bawah cukup telinga. Sebab tu kita jarang angkat tangan tangan. Kita tanya balik, kita mengaji bila kecil dulu angkat tangan bawah ni ke? Sini ke? Yang angkat tangan bawah ni, dia mengaji buku. Dalam muqaddam memang ada. Dalam buku solat lama dulu kan? Angkat tangan tadi. Mengaji ikut kita, tak ikut tok guru, dia orang kat sini. Sebab tu kita dah biasa di sini. Yang ni adalah yang masyhur. Nak tanya rukun ke sunat? Yang tu kena tanya, rukun ke sunat? Ni, live sama Ustazah jawab, komen kat situ. Rukun ke sunat? Sunnah hai'ah. Depan Ustazah. Rukun ke sunat? Boleh jawab. Angkat tangan. Sebab masalah dia semayang ikut suka. Sunat cikgu. Sunnah hai'ah. Sunat hai'ah, pandai cikgu. Baik, sunat hai'ah, tapi walaupun sunat hai'ah, kita kena angkat ikut Nabi. Bukan angkat ikut suka. Walaupun dia sunat hai'ah, tak mau angkat pun tak apa. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kita tengok orang mazhab Nafi kan, orang India kan, mereka mazhab Nafi kan, mereka mana angkat takbir. Semayang mana? Kiam tangan tak bawah kan? Tetapi kita Imam Syafi'i detail. Solat yang cantik. Angkat tangan walaupun dia sunat hai'ah, tetapi kita angkat macam Nabi angkat. Nabi ajak kita, ada dalam hadis Nabi, dan kena tahu angkat tangan tu dekat mana. Bukan ikut suka yang angkat. Setiap rakaat angkat tangan, Nabi tak suruh pun. Kena angkat tangan ada 4 saja. 4 saja angkat tangan. Yang pertama ketika angkat takbir. Itu sunat hai'ah, walaupun sunat hai'ah Nabi buat. Yang kedua ketika rakaat. Setiap kali kita rakaat 4 rakaat, 4lah kali kita angkat tangan. Itu hebatnya, walaupun sunat hai'ah, sunat muakkad, sunat yang amat dituntut kita buat dalam sembahyang. Kalau nak salat kita cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi khusyuk tu man. Nak bagi sembahyang kita tu memang lillahi ta'ala. Buat 3 perkara tu. Rukun, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Yang ketiga, angkat tangan ketika i'tidal. Yang tu memang kita buat pada kecil dah. Yang duk tak buat tu waktu rakaat, penyegan nak angkat. Waktu nak rakaat kan, Allahu Akbar, angkat tangan. Setiap kali nak rakaat, angkat tangan dapat pahala sunat hai'ah. Yang ketiga, ketika i'tidal. Dan yang keempat, ketika kita bangun daripada tahiyat awal, bangun ke rakaat ketiga. 4 tu saja Nabi ajak kita. 4 tu saja. Tapi pasal apa setiap bangun rakaat angkat tangan? Setiap bangun rakaat pertama Nabi, rakaat kedua angkat tangan. Kat sujud dia tak angkat tangan. Kalau dia angkat tangan pelik dia. Nak bangun rakaat ketiga, nak rakaat 4 angkat tangan lagi. Tapi waktu rakaat tak angkat pun. Walaupun lepas tu saya bagi kuliah. Saat kita semayang kita duduk belakang. Sebab orang perempuan kalau semayang duduk di belakang, pahala lebih banyak pada duduk depan. Pahala lebih banyak pada duduk saf depan. Dengan syarat saf depan, saf dia yang cantik. Kita muka tu hadis Nabi juga, semua lah kitab Baru Mazi. Tu Ustaz Syamsuri duk ajak kita Baru Mazi tu, Masya Allah, pure punya kitab. Hadis pure semua ada dalam tu. Jadi bila duduk di belakang tengok yang rasa baru ajak ya tadi. Dia rekod macam dia. Dia takkan angkat tangan kalau sebab dia kebiasaan. Pasal apa? Bila dia salat, dia tak hati-hati dengan solat dia. Dia tak jaga betul solat dia. Walaupun dia baru belajar, dia tetap buat yang lama. Belajar ilah yang baru macam mana pun, dia tetap buat yang lama. Tak boleh. Bila kita dah belajar, kita perbaiki solat kita. Kita indahkan solat kita, buat yang baru lah. Baru solat kita tu cantik, baru solat kita tu lendik elok, baru mai khusyuk. Masya Allah, Tuna kalau kita bincang buat solat, Masya Allah, terutama Ustazah Nabi paling suka buat tim solat kat pelajar-pelajar.
Bukan belajar orang tua tuan buat. Memang camp solat ustazah di masjid, sejak PKP tak buat. Sebelum PKP banyak masjid tuan turun. Diri semua ni. Hak talangan diri duduk. Ajak pula mayang duduk. Berdiri ni ustazah akan tengok tangan walaupun sunat. Kiam. Kiam pun ada cara ikut Nabi. Bukan boleh kiam ikut syukur. Kiam bila nama kiam nak dapat pahala sunnah hai'ah, kena ikut kiam Nabi ajak dia. Semua ada dalam kitab Fathul Mubin pun ada. Banyak kitab-kitab fiqh kita boleh rojak berkenaan dengan bab solat. Sebab tu bab solat kita mengaji banyak mana pun tak pernah habis. Jadi apa yang kita nak ambil hari ini, solat kita jaga 3 perkara tu. Rukun. Bukan sekadar jaga, hayati rukun kita. Terutama niat. Yang niat ni memang selalu berlaku pertikaian. Masa ustazah buat master kat UNM pun, Syarah ustazah nama apa orang bagian fiqh solat ni, Ustaz Zakaria atau Ustaz Solat. Kami bincang dalam tu tentang niat. Bila kita niat solat, sahnya solat kita terletak pada niat. Bila kita letak pada niat, bila kita belajar dalam kitab Imam Syafi'i, kita belajar dalam kitab Mat'un Badrain ke, dalam kitab fiqh yang lain kan, 2-3 kitab yang lain, dalam semua menceritakan tentang niat ketika solat. Dan berlaku pertikaian, niat tu lintasan dalam hati, memang niat tu lintasan dalam hati, tapi kena ada syarat sah niat. Agak-agak berapa syarat sah niat? Kita niat hari ni, sekali lagi nak sembahyang zuhur ni nak niat ni. Niat ada 3 syarat. Tapi bila kita bincang hurai bab ni, orang yang mengaji kitab yang yang ditulis oleh Imam Ali dan dibawa oleh Imam Ghazali, yang disampaikan oleh yang dibawa oleh Imam kita Imam Syafi'i, kita akan ikut. Syarat sah niat ada 3. Niat tu, niat adalah hati yang kata lintas tu. Lintasan niat tu adalah lintasan dalam hati. Rukun qalbi. Rukun dalam hati. Kena ada 3 syarat. Tak cukup 3 syarat ni, solat kita belum tentu sah. Memang berlaku pertikaian daripada ustazah belajar sampai ada di antara guru-guru yang mengajar pun cerita bab dia belajar. Jadi apa pun kita nak hurai, nak belajar apa yang kita belajar daripada guru kita, daripada ustaz kita, mengikut kitab yang dibawa oleh mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Mesti ada 3 syarat. Syarat sah niat mesti kena cukup 3. Yang pertama qasad. Yang kedua ta'arud. Yang ketiga ta'yin. 3 tu. Tak cukup 3 syarat tu, belum tentu sempurna salat kita. Kadang-kadang kita niat tu betul dah tapi tak tahu syarat dia tu apa dia. Niat tu betul dah niat salat tu. Tetapi kita tak tahu syarat dia tu apa dia. Jadi bila kita sebut syarat sah niat ada 3, apa dia qasad? Sahaja aku sembahyang. Tu qasad. Yang kata lintasan dalam hati tu, yang dinamakan qasad tu, qasdan tu, lintasan kita tu apa dia? Sahaja aku sembahyang. Kena kata apa sahaja? Tuan nak tanya. Kena kata tak sahaja? Kalau dalam kitab lama dulu, dalam huraian makna dulu, sengaja. Lagilah. Duduk semayang buat sengaja-sengaja pula. Kena sebut tak? Sahaja. Kau sebut aku sembahyang saja. Kena sebut ke tak? Kita ada sembahyang lagi, kita sebut tak sahaja aku sembahyang? Sebut ke tak? Ke tak? Sebut ke tak? Sebut. Sebut. Pasal apa kita sebut? Syarat. Sebab dia syarat sah niat. Syarat sah niat yang pertama qasad. Bila sebut qasad, dia mesti sebut sahaja aku sembahyang. Itulah qasad. Itulah qasdun. Qasdun tu niat juga. Kalau kita tengok takrif yang lain, qasdun tu niat. Tetapi bila kata niat salat ni adalah lintasan dalam hati, yang pertama syarat dia qasad. Apa dia syarat qasad tu? Sahaja aku sembahyang.
Apa maksud di sebalik sahaja aku sembahyang? Maksud dia, kita sembahyang ni dengan kerelaan hati kita. Sebab tu kena sebut sahaja aku sembahyang. Kita solat bukan kerana paksaan. Tak ada siapa paksa kita. Kita solat kerana kerelaan hati kita. Sebab tu kita sebut sahaja. Sahaja ni kita buat dengan ikhlas. Kita buat dengan kerelaan hati kita. Semata-mata kerana Allah. Lillahi ta'ala sunnah. Tak sebut pun sah niat. Yang penting qasad. Sahaja aku sembahyang. Kena faham. Sahaja aku sembahyang tu maksud dia apa? Aku sembahyang dengan kerelaan hati aku. Tidak ada paksaan, tak ada siapa suruh. Cukup time aku salat. Sebab apa? Taat aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang aku kena salat kalau aku nak mengaku aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah, aku nak bertakwa kepada Allah, aku kena salat. Makna dia solat dengan kerelaan hati kita. Mai dekat mana? Dekat qasad tu. Sahaja aku sembahyang. Yang kedua, ta'arud. Apa dia ta'arud? Ta'arud ni membezakan salat fardu dengan salat sunat. Bila kata syarat sah niat, dia ada ta'arud. Sembahyang sunat ada dua saja syarat. Sembahyang sunat ada dua saja syarat, dia tak ada ta'arud. Jadi sembahyang fardu dia ada 3 syarat, yang kedua adalah ta'arud. Ta'arud tu makna apa? Fardu. Membezakan fardu dengan sunat. Jadi kalau kita sembahyang tak sebut fardu, bakal sembahyang kita. Sebab dia syarat niat. Ada orang niat sembahyang macam ni. Angkat takbir Allah Akbar, aku sembahyang zuhur kerana Allah Ta'ala. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Banyak nak yang salat dia kata Ustazah lintah je nak pergi masjid sambil berjalan tu kita memang nak pergi niat nak solat pun. Kita nak pergi masjid tu memang niat kita nak solat Allah kira dah. Oh jadi pertikaian macam tu. Nak berjalan pergi masjid ni Allah kira dah ni. Niat dah ni aku nak pergi masjid ni memang aku nak sembahyang maghrib. Dia kira niat dah. Saat lagi dia pergi angkat takbir Allahu Akbar. Dia tak niat di antara dalam takbiratul ihram dia. Dia tak niat dalam lafaz Allahu Akbar tu. Dia kira dia berjalan tadi nak pergi semayang tu, dia kira tu niat dah. Nak tanya sah tak sah? Dia kira niat dia masa dia berjalan tu. Waktu dia pergi angkat takbir Allahu Akbar. Kuikian. Tak ada dah lintasan dalam hati. Dia kira dia lintah waktu dia kata saat dia pun nak semayang maghrib. Sah tak sah? Tidak sah. Sah ke tak sah? Tidak sah. Tidak. Okey, kita kena faham satu saja. Puasa ke, sembahyang ke, haji perkara, 3 perkara yang sama. Sebab benda ni berlaku. Kami dalam kelas masa tu pun, Ustazah ni kata macam ni, Ustaz ni kata macam ni. Yang pesyarah dah sengat ya. Ustaz lagi baru dia hantar, dia dengar pula, hampa kata ni, hampa kata ni. Berlaku perbincangan. Bila buat master memang macam tu, dia berlaku perbincangan dalam kelas. Kita kena ingat 3 perkara. Bila kata niat, kita tengok puasa. Kalau puasa, makna dia sah puasa, niat mesti malam. Apabila terbit fajar sadiq, masuk waktu subuh, siapa niat selepas waktu subuh, batal puasanya. Tu bab puasa. Haji, mesti niat di miqat. Di tempat dia niat, tempat pasangnya. Kalau dia niat di selain pada miqat, haji dia sah tak? Umrah dia sah tak? Tak sah. Itu pentingnya niat. Niat pula fil qalbi. Dalam hati. Niat puasa ke, niat sembahyang ke, niat umrah ke, niat haji ke, dalam hati. Yang duk disebut di mulut tu tolong dia. Niat mesti fil qalbi, mesti dalam hati. Sama dengan salat kita. Salat kita, sahnya niat kita bila kita niat dalam lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Waktu kita sebut Allah, mai lintasan. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Siap. 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala sunat saja.
Baiklah saya cerita bagi habis sebab 1.5. Lepas tu sunnah ya kan? Kan 1.5 kan dia memang bab solat ni dia tak habis. Ustaz nak cerita Lailatul Qadar tu lagi. Itulah. Ya Allah. Lah saya ni. Apa dia rasa? Okay. Sah sahaja aku sembahyang ta'arud fardu, membezakan sunat. Sembahyang sunat tak sebut sunat sah. Saja aku sembahyang duha. Saja aku sembahyang hajat. Sah. Saja aku sembahyang istikharah. Sah. Saja aku sembahyang tarawih. Tak sebut pun sunat sah sebab dia tak ada ta'arud. Dia dua saja. Tapi sembahyang fardu dia kena ada 3. Asal ta'arud tu fardu. Siapa tak sebut fardu dalam lintasan hati dia, batal solat. Kena sebut sahaja aku sembahyang fardu. Fardu tu ta'arud. Ta'yin nombor 3 ta'yin. Apa makna ta'yin? Kita menceritakan kita sembahyang apa. Kita menerangkan ta'yin maknanya kita menerangkan kita sembahyang apa. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke. Jadi 3 tu menjadi syarat sah niat. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Sah. Zuhur memang 4 rakaat. Tak ada zuhur 4 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat dia bab lain. Bab jamak takdim, jamak takhir tu bab lain. Bab musafir. Tak ada kena mengena dengan solat fardu kita. Yang tu dia masuk bab lain. Jadi kalau sembahyang zuhur, tahu dah 4. Sembahyang maghrib, tahu dah 3. Sembahyang subuh, tahu dah 2. Allah tahu dah. Sebab tu 4 rakaat, 3 rakaat sunat. Siapa dapat, cantik niat dia dapat pada sunat. Siapa tak dapat 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, niat dia tadi sah. Sebab 3 rakaat, 4 rakaat kerana lillahi ta'ala, kerana Allah yang tu sunat saja. Dapat semua, cantik niat dia. Tapi tak dapat, dapat sampai sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sah dah niat. Cuma kita nak kena faham niat tu. Itu ikut mazhab kita Imam Syafi'i. Wallahu a'lam untuk bab solat. Kalau tekan pun dah 30-40 dah. Masya Allah. Balik sekolah apa? Balik sekolah pukul 12. Oh balik dah. Balik lah, kebanyakan dah balik dah. Kita rumah lah. Sebab kita buat ni kan, kita buat saya Google Meet. Baik. Okey. Okay. Cukup sikit dengan Ustazah nak bagi juga yang Tak apa, mesti kan. pasal kita nak aim malam Lailatul Qadar. Nah, Ustazah dalam perancangan Ustazah nak buat live juga. FB Ustazah rasa boleh masuk lagi, tapi page Ustazah boleh masuk. FB Ustazah Norma Syafi'i. Kalau page Ustazah Hajah, ada Hajah di depan. Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Boleh masuk sebab dalam perancangan Ustazah sampai 17 Ramadan ni Ustazah akan mula bagi tentang kita nak kejar malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Nah, sebab kita memang kena cari, kena kejar, kena doa, kena ligan nak dapat malam Lailatul Qadar. Bukan senang-senang Allah nak bagi kat kita. Jadi kita kena usaha, bermula hari ni pun kena dah doa setiap hari, setiap masa, setiap saat nak jumpa Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Sebab keistimewaan Lailatul Qadar, kalau kita baca suratul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Allah cerita dalam surah tersebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu makna qadar tu makna dia yang mulia. Mulia. Malam Lailatul Qadar ni malam yang paling mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Tabarakallah. Bila kata lebih baik daripada 1000 bulan, umpama kita beribadah 84 tahun. Masya-Allah. Tabarakallah. Umur pun boleh tentu sampai ke dah. Tak tahu umur kita sampai 84 ke dah. Tapi kalau kita dapat beribadah, berqiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, umpama kita telah beribadah selama 84 tahun. Makna dia kita beribadah bulan malam Lailatul Qadar ni adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Jadi apa yang kita nak share, boleh rujuk dalam kitab Matla'ul Badrain. Kalau ada balik buka. Cari bagi jumpa. Kitab Matla'ul Badrain, kitab fiqh. Tak ada dalam. Tak ada lah, ada di atas. Kitab Matla'ul Badrain, muka, kalau tulisan Jawi, muka surat 65. Tulisan Jawi, kalau ada kitab Jawi, kalau Kedah, tauliah dia wajib Matla'ul Badrain. Tak ngaji Matla'ul Badrain, tak boleh ambil paisah. Kedah tauliah mengajar dia, Masya Allah, 3 kitab. Matla'ul Badrain, Aqidatul Najin,
dengan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tasawuf, Aqidatul Najin Tauhid, Maqna'ul Badrain fiqh. 3 kitab tu kena mengaji untuk ambil tauliah Maikidah. Susah buat tauliah Maikidah. Jadi kalau kata dalam tu Maqna'ul Badrain muka surat 65 Jawi. Kalau siapa ada kitab Rumi, kitab Rumi dia ada. Lah ni murah. Nampak tak? Yang ni murah. Kalau yang Ustazah punya kitab tebal. Kitab tebal tu mahal sikit tak? Mahal mana RM60 gitu je. Cari kat Hasani banyak ada. Okey. Kalau kitab Ustazah yang kulit keras tu, muka surat 101. Kalau yang ni, surat berapa Ustaz tu? Cari tajuk dia, tajuk dalam kitab Maqna'ul Badrain tu dia tulis tajuk Kitabul I'tikaf. Tajuk dia. Jangan duk cari Malaikat Qadar tak jumpa. Dalam kitab Maqna'ul Badrain cari tajuk dia Kitabul I'tikaf. Cerita tentang i'tikaf. Baik, dalam kitab kalau kitab Rumi macam ni kan. Ni macam ni murah je, RM20 kot. RM29 je. Murah je yang ni. RM29.90. Terjemahan daripada kitab Jawi. Muka surat 159. Siapa rajin nak baca lah. Untuk tempan. InsyaAllah kata Imam Ghazali dalam kitab Maqna'ul Badrain, kata Imam Ghazali. Amalan Imam Ghazali, ada amalan Imam Syafi'i. Amalan Imam Syafi'i amat mengharapkan malam 21 dengan malam 23. Jadi kita malam 21, 23 ni buat, jangan tak buat, all out, buat betul-betul. Tidur sikit je. Tidur sampai duduk sandak kat katil je. Korbankan masa kita. Jangan buat kerja raya, kuih raya atau raya tak mahu. Hari tu abang-abang kita makan simple-simple ya sahur. Simple-simple saja. Sebab apa? Kita nak ibadah. Sayang. Imam Ghazali cerita nak kita dalam kitab Maqna'ul Badrain malam 21, malam 23, all out buat malam ganjil. 10 malam terakhir. Imam Ghazali, tadi Imam Syafi'i kan? Imam Ghazali selalunya takat Ustazah mengajar kitab ni, takat Ustazah buat lebih kurang 10 tahun ke atas dah. Alhamdulillah. Kalau amati betul-betul sebab malam Lailatul Qadar ni malam tersembunyi. Siapa pun tak tahu. Bila Allah tak turun. Bila Allah nak turunkan Lailatul Qadar. Sebab hebatnya Lailatul Qadar ni, semua para malaikat turun ke bumi. Sebab merupakan perayaan raya para malaikat. Raya para malaikat 2 kali macam kita pula. Kita raya puasa, raya korban, raya haji. Malaikat 2 kali raya. Allah turunkan para malaikat ke muka bumi ni. Nisfu Sya'ban, lepas dah. Dengan malam Lailatul Qadar. Malaikat semua turun ke bumi. Orang dah. Riuh rendah malaikat turun. Kita yang tak dengar. Raya. Bila raya, malaikat ni mengaminkan doa. Mana-mana hamba Allah yang sedang beribadah pada Allah. Orang dah pergi semua rumah. Dia pergi rumah tengok berselimut lagi babai. Dia tak main dah. Dia pergi orang lain dah. Malaikat nak pergi buat apa? Ronda buat apa di sekitar muka bumi ni? Nak mengaminkan doa orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina. Dan amalan Imam Ghazali kalau dalam kitab Maqna'ul Badrain, insya-Allah Ustazah tak kata malam Lailatul Qadar, tapi ini adalah panduan amalan Imam Ghazali. InsyaAllah 1 Ramadan hari Selasa, kita puasa hari Selasa kan? Kita puasa hari apa? Selasa kan? 1 Ramadan hari Selasa. InsyaAllah. Ni amalan Imam Ghazali. Malam 27. InsyaAllah. Maka kita betul-betul malam 27. Tapi kena buat daripada malam 21. Imam Syafi'i malam 21, 23, 25 semua buat. Dan malam 27 tu all out. Dan kena tengok ciri-ciri dia waktu malam dan juga pagi esok. Ada ciri-ciri dia bahawa kata malam tu berlakunya Lailatul Qadar.
Kalau malam itulah kita sedang beribadah kepada Allah, Masya Allah, tabarakallah. Allah ampunkan dosa kita, Allah gugurkan dosa kita seperti kain putih, tak ada dosa, clear, baru dah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada kita. Dan dikuatkan lagi, amalan ini dikuatkan lagi oleh Syekh Abu Al-Hasan. Kata Syekh Abu Al-Hasan, dia kata apa dalam kitab Maqam Badran itu? Sepanjang balik dia, kata Syekh Abu Hasan menguatkan lagi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i. Sepanjang balik dia kata tak pernah luput kaedah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi para sahabat, kita dah ada panduan. Kejar, ligan betul-betul. Dan malam tu buat all out, esok pagi tu lepas subuh tengok ciri-ciri dia. Masya Allah, tabarakallah. Kena belajar, tak ada ciri-ciri dia apa dia? Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah malam tu kita buat ibadat, ya Allah, pagi tu waktu Allah angkat semula para malaikat naik ke langit, sebab tu dia jadi angin sepoi-sepoi bahasa, dia jadi redup sampai pukul 9-10 redup. Masya Allah. Nak redup tak panas walaupun ada matahari, tapi matahari tu redup. Masya Allah, tabarakallah. Doa masa tu, ya Allah. Ni, ya Allah, aku semalam kita tahu kita tengah buat ibadat. Kita mohon ampun, kita selawat. Imam Ghazali ajak kita kena buat 4 perkara. 4 perkara. Imam Ghazali ajak kita. Salat, zikir, doa, baca Quran. Dapatkan 4 tu. Baca Quran seumpama baca Quran seumur hidup. Masya Allah. Duduk pula dalam masjid i'tikaf. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat. Nah, hebat. Jadi kita kena ni dia sebut dah ni. Sebut setiap hari, setiap malam. Ustazah ajak anak-anak kata Ustazah sebut setiap hari, setiap malam, setiap saat. Selepas tarawih sebut nak jumpa Lailatul Qadar. Mulut kita kena sentiasa sebut. Tambah pula sedang berpuasa mustajab doa. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi para sahabat yang live sama Ustazah, ni live ramai juga sama Ustazah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan guru-guru yang ada di hadapan Ustazah, walaupun Ustazah tak nampak muka, tak kenal, tak apa. Jadi kira sahabat Ustazah juga. Sahabat Ustazah kenal, Ustazah sembunyi dia. 2 kali dah jumpa. Allah SWT. Dan insyaAllah Ustaz Sobri nak jadi tulisan Ustazah. Raya ketiga ni anak Ustazah tunanglah dengan anak dia Ustaz Sobri, anak dia nombor 2. Najiha insyaAllah. Mak tu maruai no. Mak Ustaz Sobri dulu. InsyaAllah jodoh anak-anak Ustazah dengan anak Ustaz Sobri. Anak sulung Ustazah umur 24, anak Ustaz Sobri pun umur 24. Mereka kenal daripada sekolah tu lah. Daripada sekolah mereka sampai dah ni kan, Allah pertemukan jodoh mereka, alhamdulillah. Raya ketiga ni tunang bulan 12 Januari. InsyaAllah. InsyaAllah doakan insyaAllah. Baik apa yang kita nak kita setiap saat, setiap detik, terutama hari ni hari Jumaat, Masya Allah, tabarakallah. Minta seikhlas-ikhlas hati. Dalam solat kita, dalam sujud akhir kita, Masya Allah. Dalam tahajud sujud akhir kita, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Lailatul Qadar. Jadi cikgu-cikgu ni friend lah dengan Ustazah. Ustazah memang setiap hari bubuh doa. Hari ni pun masuk doa Lailatul Qadar, siap dengan makna lagi. Sebab sebut insya Allah. Agar kita semua ni Allah pilih bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau nak cerita Lailatul Qadar ni, Ustazah Tok Guru Ustazah, Masya Allah, cahaya Lailatul Qadar tu main ni, memancar di dalam bilik Allah yang hampa Guru Ustazah. Tok Guru Ustazah ni sakatan Tok Guru Aziz, Tok Guru apa nama Allah SWT Muhammad, Haji Saleh, semua geng Tok Guru ni. Tu Tok Guru Ustazah. Ustazah sempat mengaji yang tadi tu peralihan ke 1 tingkatan 2, 3 tahun. Sempat mengaji kat Tok Guru Ustazah. Ustazah tingkatan 2, Tok Guru Ustazah meninggal. Itu Tok Guru, masa tu pun Tok Guru Ustazah Haji Fauzian, Pondok Fauzi yang terbakar baru ni. Tengok tak? Pondok Fauzi yang terbakar baru ni. Tapi pondok dah jadi SD. Jadi pondok. Masya Allah, dia ada penasihat Sultan Kedah masa tu, Masya Allah. Memang Tok Guru yang hebat. Alhamdulillah rezeki Ustazah belajar dekat dia 4 tahun Ustazah di pondok tu. Alhamdulillah banyak ilmu yang Ustazah simpan, Ustazah belajar. Bawa sama-sama share. Jadi antara impian Lailatul Qadar tu
Pertama kali Ustazah dengar di atas surau, waktu Tok Guru Ustazah cerita di atas surau dengan mengalir air mata, sebulan saja lepas tu Tok Guru Ustazah meninggal. Masya Allah. Allah pelihara, Allah jaga. Dan Allah bagi cahaya nur Lailatul Qadar, Allah jaga, Allah pelihara sebulan saja. Allahumma salli alaihi wasallam. Masa itulah terngiang-ngiang sampai dah ni Tok Guru Ustazah cerita, Masya Allah nah, betapa hebatnya Lailatul Qadar, Masya Allah. Jadi kita juga, walaupun kita orang biasa, ilmu kita tak banyak pun sikit, tapi kita juga ada impian, kita juga nak Allah pilih kita dapat beribadah malam tu pun jadilah. Dapat buat apa-apa yang mulai pada malam tu, dapat berdoa, Allah gugur dosa kita. Cukup dah, cukup bermakna dah, cukup nikmat dah. Janji Allah gugur dosa kita daripada mula balik sampai malam tersebut, malam itu pada. Lepas tu buat. Terima kasih Ustazah atas perkongsian kepada kita pada hari ini. Sebelum berakhir mungkin ada soalan daripada sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat boleh on mic dan ajukan soalan kepada Ustazah. Mungkin kita ambil 2-3 soalan, silakan. Saya Cikgu Dayu tentang semayang berjemaah kan. Semayang berjemaah contohlah saya dengan anak, anak laki-laki, jadi saya sebagai imam, saya nak tanya boleh atau tidak saya jadi imam untuk anak laki-laki, satu. Yang kedua, jika dalam tengah semayang bacaan yang saya baca tu saya baca kuat supaya anak dengar sekali. Yang kedua, boleh atau tidak untuk bacaan kuat tu. Yang ketiga, nak tanya dari segi lafaz niat untuk imam tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik. Sebelum nak jawab, nak tanya balik. Anak tu balik yang kadang lagi? Baru darjah 1. Anak lagi. Anak tak balik lagi. Anak yang tak balik, semayang dia sah. Syarat mumayyiz. Syarat anak yang mumayyiz. Anak 7 tahun dah mumayyiz dah. Apa maksud mumayyiz? Dia dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Lah ni 5 tahun pun pandai dah. 2 tahun pun main handphone kan main. Pandai semua dah. Jadi bila anak umur 7 tahun, anak tu tak balik lagi, mak nak jadi imam kat anak tu tak apa. Sebenarnya mak tu dapat pahala mak aja. Semayang mak saja, anak tu sebagai latihan kita ajak. Kita jadi imam kat anak kita. Boleh sebab anak kita tu tak balik lagi, tapi dia taklah dapat pahala jemaah tu sebab anak tu tak balik lagi dan anak tu tak jadi imam untuk dia. Jadi kalau anak tu walaupun tak banyak contoh darjah 5, tak banyak lagi, tapi dia jadi imam kat mak dia, sah semayang dia dan dapat pahala jemaah. Okey, baik. Yang pertama tadi, mak tu nak jadi imam kat anak boleh sebab anak tu tak banyak lagi. Tapi sebenarnya dia kira semayang seorang dia aja, mak dia nak latih anak tu saja. Yang kedua tadi, baca kuat. Kita baca kuat ni sebab kita nak latih anak kita. Kuat kita pun tak kuat mana pun. Kuat sikit saja. Sama macam Ustazah sendiri semayang berjemaah dengan anak-anak perempuan. Anak-anak tahfiz kan perempuan. 55 orang tu tak masuk anak Ustazah 2 orang lagi. Semua anak perempuan. Jadi Ustazah kena kuatkan sikit suara. Syarat semayang sama-sama perempuan. Nah, tapi kalau tadi soalan cikgu tadi, soalan cikgu solat dengan anak cikgu, sekadar nak melatih anak kita ni jemaah dengan kita. Nak ajak dia sebab Nabi suruh kita ajak anak kita berumur 7 tahun kena solat dah. 7 tahun kena solat, 10 tahun tak solat kena tiba. Itu Nabi ajak kita. Jadi bila kita nak solat, kita baca kuat pun janganlah kuat sangat. Jangan kuat sangat, tapi kita kuat tu sekadar kita nak ajak anak kita. Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah baca kuat macam orang lelaki baca tu. Agak-agak lah. Yang ketiga, niat imam. Kalau kita nak semayang dengan anak tu, anak kita tak balik lagi, kita tak perlulah niat imam. Kita semayang seorang kita saja. Sebab anak tu jemaah dengan kita, bukan dapat pada jemaah. Semayang dia tu kalau dia niat tu sah semayang dia. Tetapi tak wajib atas dia sebab dia tak balik lagi. Jadi bila kita semayang, kita tak perlu niat jemaah. Kita niat diri kita seorang lah. Nah, sebab kita yang jadi imam kat dia. Jadi kalau kita nak niat, kalau kita nak semayang jemaah dengan anak kita yang dah balik, memang kita tak boleh jadi imam. Anak kita kena jadi imam. Jadi macam tu maknanya dia kalau kita nak semayang jemaah dengan anak-anak perempuan kita niat sahaja aku semayang fardu maghrib imam. Kalau jadi imam. Imam
3 rakaat tunai kerana Allah. Kalau ni Arab usalli fardal maghribi salata rakaatin imaman lillahi ta'ala. Yang tu sunat hayah saja. Niat tu yang penting. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Imam 3 rakaat tunai kerana Allah. 3 rakaat tunai kerana Allah tu sunat. Imam tu kalau dia jadi imam wajib. Dia sampai situ. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib imam. Imam tu wajib. 3 rakaat kerana Allah sunat. Dapat tak apa, tak dapat tak apa. Sama juga kita nak berimam. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Makmuman tu mengikut imam. Makmuman lillahi ta'ala, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, 3 rakaat kerana Ta'ala tu sunat. Makmuman tu kena sebut. Mengikut imam tu kena sebut. Sebab yang tu menjadi rukun syarat kepada niat kita. Tidak, tak dapatlah pahala jemaah. Niat kalau tak sebut imam, tak sebut makmuman, mengikut imam, tak dapat pahala jemaah. Yang tu kena jaga niat. Sebab kita salat dalam keadaan berjemaah. Sebab cikgu tadi, bab anak cikgu tu, makna dia niat tahiyat sendiri saja. Sebab anak baru jadi 1. Tak balik lagi. Tapi kalau anak dah 11 tahun, walaupun tak balik, dia boleh baca Fatihah dengan sempurna, dia boleh jadi imam kat kita, sah berimam dia, solat dia pun sah walaupun tak wajib tahiyat. Dia macam tu. Kita ni, ibu-ibu ni, kadang-kadang anak-anak kita ada 1 je 2, kita nak didik dia pun solat dengan kita. Tak apa, dia solat dia belakang kita. Tapi kita kena ajak anak kita je lah. Cik tak banyak lagi, cik boleh sembahyang jemaah dengan mak. Kita lah sebut jemaah. Tapi kalau cik banyak, cik tak boleh lah, cik kena jadi imam kepada mak. Bukan kita jadi imam pada dia. Jadi yang tu yang penting kita kena ingatkan satu ilmu pengajaran kita nak cerita kat anak kita. Lah ni cik belajar dulu ikut mak. Mak buat apa ikut. Kita pula baca kuat sikit sebab nak latih anak kita. Tak salah. Jadi tak ada orang lelaki kat situ, kita ada. Lainlah kalau suami kita ada, suami kita lah yang menjadi imam. Wallahualam. Ustazah, saya Puan Syarah Osman nak bertanya berkenaan dengan solat selepas tahajud lah. Maksudnya malam tu kalau kita dah buat witir 3 rakaat. Ya, okey. Dan kita bangun pagi, kita buat solat tahajud. Ya. Adakah solat tahajud tu perlu ditutup dengan solat witir lagi ataupun tak perlu? Tak perlu dah, untuk Ramadan saja. Untuk Ramadan, kita buat solat tarawih, kita buat solat witir untuk sempurnakan tarawih. Kalau kita tengok dalam kitab, sempurnanya solat tarawih apabila sempurnanya witir. Jadi bila kita dah buat witir dah, waktu kita selepas tarawih itu ada kelebihan tarawih. Kita buat witir sebab ada kelebihan witir selepas tarawih. Malam tahajud saja, boleh buat tahajud, boleh buat taubat, boleh buat hajat, witir tak ada. Oh, betul tak ada. Oh, disambung dengan solat sunat yang lain lah. Ilmu yang Ustazah belajar daripada Tok Guru Ustazah. Yang ni siapa nak buat pun boleh, tak mau pun tak apa. Ada cara dia. Ada cara dia. Siapa yang nak sangat buat witir di akhir malam. Sebab ini adalah amalan baginda Rasulullah SAW. Witir di akhir malam. Tapi kalau bulan Ramadan, kita buatlah macam biasa. Tarawih, witir, bangun malam, kita buatlah sunat wuduk pun boleh, sunat mutlak pun boleh, kita buat tahajud. Yang penting tu tahajud. Tahajud tu walaupun 2 rakaat penting. Tahajud, taubat, hajat. Tak payah tutup dengan witir dah sebab kita dah buat dah witir tadi. Sebab tu kadang-kadang orang salah faham. Bila dia habis witir, dia nak buat solat hajat. Dah tak boleh, dia kena tidur dulu. Dia tidur dulu baca Quran ke apa kali enak Ustaz. Pukul 1 tu baru nak buat tahajud boleh dah. Tahajud, taubat, hajat boleh, witir tak ada dah. Melainkan dia ada satu cara lagi yang tu kita dah cerita hari ni. Panjang cerita dia, memang tak habis lah kan. Jebut lah yang nak. Dah lama. Satu lagi. Assalamualaikum, saya Ustaz. Okey, saya nak tanya dengar tak? Ya, dengar. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya solat tarawih ni. Kadang kita dah berisyak, lepas tu kita terlena. Jadi kita mungkin jaga dalam pukul 4 macam tu. Masih boleh tarawih itu dilakukan ataupun dia dah jangka masa daripada pukul berapa sampai pukul berapa saja. Itu saya, terima kasih.
Jawapan dia boleh. Tarawih boleh buat selagi tak azan subuh. Makna dia kita sembahyang Isyak dah kita terlena, letih sangat kan, terlena. Bila terlena sahaja tak kira lah pukul 4 ke pukul 5 ke, selagi sempat buat tarawih, selagi tak azan subuh, buatlah tarawih, tak ada masalah. Makna dia pada sikat 8 rakaat lah. Jaga tu kelang-kelibut buat 8 rakaat tarawih, siap dengan witir. Jadi kalau kita nak buat tahajud tak apa, kita buat tarawih dulu, habis tarawih tu sayang lah kan. Kalau buat witir, tahajud tak boleh buat dah lagi. Sebab kita dah bangun di 1/3 malam lah. Dia sambung tahajud, tutup dengan witir. Boleh. Tak ada masalah, buat saja sebab dia tarawih asing, witir asing, tahajud asing. Makna dia selagi tak azan subuh, boleh buat tarawih, tak ada masalah. Ngam-ngam habis witir 1 rakaat tu azan subuh, tak apa orang terima. Sebab dia tak ada jangka dia, bermula Isyak sampai terbit fajar sadiq masuk subuh. Tu boleh tarawih. Sebab tu kadang-kadang kita pergi mana ke, kita ada urusan ke balik tu memang Isyak tu tak larat sangat-sangat. Jaga malam tu buat. Tak kira apa, 4 ke jaga-jaga tu aku kena tarawih dulu. Habis tarawih baru kira nak masak ke nak apa. Jadi sahabat-sahabat mungkinlah boleh like atau follow Ustazah di Facebook Ustazah macam Ustazah cakapkan tadi. Moga-moga kita mendapat lagi ilmu daripada Ustazah. Saya rasa macam banyak, memang sangat-sangat banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya kadang-kadang. Sebab macam Ustazah katalah, solat tu menjadi kebiasaan kita dah. Bila biasa, tanpa kita sedar, kita buat kesilapan. Sebab itu kita kena belajar, sentiasa belajar. Jadi Alhamdulillah berakhir sudah halaqah fiqh kita pada petang ini. Jutaan terima kasihlah kepada Fadilah Ustazah Hajah Norma binti Haji Syafi'i atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya daripada SMK Alma, Sri Kandi semua. Terima kasih kerana saya cukup rasa tahu lah daripada awal tadi sampai ke sudah semua setia. Alhamdulillah. Jadi setia bersama lebih kurang tadi ada 30 lebih orang. Maknanya 34 orang ni setia dalam majlis ilmu kita petang ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Jadi akhir kalam, saya sudahi halaqah fiqh kita hari ini dengan ditutup, majlis kita menutup dengan tasbih kifarah dan surah